Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Nur Ina binti Roslan akan menerangkan berkaitan dengan penggunaan inovasi digital pembelajaran yang telah saya hasilkan. Pada halaman pertama ini, ia menunjukkan tajuk inovasi yang saya pilih iaitu negeri-negeri di Malaysia. Kemudian kita masuk kepada halaman yang kedua dengan menekan butang anak panah. Okey, pada halaman yang kedua ini, ia menunjukkan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam inovasi yang saya hasilkan, di mana terdapat 3 kandungan. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah kandungan pelajaran, dan yang ketiga adalah permainan dan kuis. Okey, sekiranya murid ingin masuk kepada setiap kandungan ini, mereka hanya perlu menekan butang kandungan tersebut. Okey, sebagai contoh, kita masuk kepada pengenalan. Baiklah, pada halaman pengenalan ini, murid akan ditunjukkan objektif pembelajaran yang mereka akan capai pada akhir pembelajaran. Di mana inovasi saya ini memfokuskan kepada 3 objektif pembelajaran. Yang pertama adalah 10.2.1 iaitu menguraikan asal-usul nama negeri, 10.2.2 iaitu menamakan ketua negeri bagi negeri-negeri di Malaysia, dan yang ketiga adalah 10.2.3 iaitu menyeraikan ibu negeri dan bandar diraja. Okey, setelah murid membaca keseluruhan objektif ini, mereka boleh menekan butang rumah berwarna hitam di bawah untuk kembali kepada halaman kandungan-kandungan ini. Seterusnya kita masuk kepada kandungan yang kedua iaitu kandungan pelajaran. Okey, di sini murid-murid akan diperlihatkan tentang 3 perkara yang mereka akan pelajari bagi setiap negeri-negeri di Malaysia. Iaitu perkara yang pertama adalah asal-usul nama negeri, yang kedua adalah nama ketua negeri-negeri, dan yang ketiga adalah ibu negeri dan bandar diraja. Kemudian murid boleh tekan butang anak panah untuk ke halaman yang seterusnya. Okey, di sini murid-murid akan disediakan sebuah video berkaitan dengan penjelajahan ke kawasan dan juga persekitaran setiap negeri-negeri di Malaysia, yang mana turut melibatkan persekitaran dan kawasan ibu negeri dan juga bandar diraja. Jadinya dengan bantuan video ini, murid akan mendapat gambaran yang lebih jelaslah tentang kawasan ataupun persekitaran tentang sesebuah negeri. Kemudian mereka boleh masuk ke halaman yang seterusnya dengan menekan butang anak panah. Pada halaman ini, murid-murid akan ditunjukkan ke semua negeri-negeri yang mereka akan pelajarilah. Kemudian kalau pada halaman ini terdapat 4 negeri. Kemudian kalau mereka nak mempelajari negeri yang seterusnya, mereka perlu menekan butang anak panah. Okey, ini negeri yang seterusnya. Okey, kemudian sehingga ke negeri yang terakhirlah, mereka hanya perlu menekan butang anak panah di atas. Okey, sekiranya mereka ingin mempelajari pembelajaran tentang sesuatu negeri itu, mereka hanya perlu menekan butang nama negeri tersebut. Sebagai contoh kat sini, kita akan mempelajari negeri Melaka, jadi kita tekan nama negeri Melaka ini. Okey, mereka akan bila murid menekan butang tersebut, mereka akan terus dibawa masuklah ke halaman pembelajaran bagi negeri Melaka. Okey, pada halaman ini, murid akan diberikan penjelasan tentang SP yang pertama iaitu mengenal asal-usul bagi nama negeri Melaka, yang mana maklumat ini disampaikan dalam bentuk perkataan, kemudian bantuan pembacaan daripada suara guru, dan juga terdapat juga bantuan daripada penerangan video ataupun gambarlah. Kalau kat sini kita dapat tengok ada video, jadi murid hanya perlu tekan. Udaranya pula semua nyaman. Lihatlah pohon-pohon di sana. Okey, kemudian dalam halaman yang sama juga terdapat SP yang kedua iaitu gelaran ketua negeri, di mana gelaran ketua negeri bagi negeri Melaka adalah yang di-Pertua Negeri. Jadi saya sediakan juga gambar bagi yang di-Pertua Negeri Melaka yang terkinilah bagi membolehkan murid mengenal yang di-Pertua Negeri tersebut. Okey. Kemudian murid perlu menekan anak panah di atas untuk ke halaman pembelajaran yang seterusnya. Okey. Pada halaman pembelajaran yang kedua ini, murid-murid akan diajar tentang SP yang ketiga iaitu Ibu Negeri dan Bandar Diraja. Sebagai contoh di sini, Ibu Negeri bagi Melaka adalah Bandar Melaka. Setelah murid-murid habis mempelajari ketiga-tiga perkara bagi sesebuah negeri, mereka perlu menekan butang utama di bahagian atas untuk kembali ke halaman negeri-negeri. Jadi mereka perlu
mempelajari sehingga negeri yang terakhir lah. Kalau kat sini negeri yang terakhir adalah negeri Sabah. Okey. Ni halaman pertama, ni halaman yang kedua. Okey. Kemudian selepas halaman tadi, mereka akan ditayangkan satu halaman berkaitan persoalan apakah perbezaan di antara ibu negeri dengan bandar diraja. Jadi untuk mereka dapat jawapan, mereka hanya perlu menekan butang lampu ni untuk mendapatkan jawapan daripada rakaman suara guru lah. Guru akan menerangkan jawapan bagi soalan ini. Kemudian dah habis, mereka hanya perlu menekan butang rumah di bahagian bawah untuk kembali kepada kepada halaman kandungan. Okey, kemudian murid boleh masuk kepada kandungan yang terakhir, iaitu kandungan permainan dan kuis. Terdapat dua jenis permainan di dalam inovasi yang saya hasilkan. Jenis permainan pertama adalah class point dan jenis permainan yang kedua adalah quizzes. Baiklah, permainan class point ini hanya boleh dimainkan oleh murid bersama dengan guru di dalam kelas, di mana guru akan menayangkan soalan class point di hadapan dan mengawalnya dengan menggunakan bantuan projektor. Manakala murid pula akan menjawab soalan class point ini secara individu ataupun secara berkumpulan dengan menggunakan laptop ataupun komputer. Okey, untuk guru memulakan permainan class point ini, guru hanya perlu menekan pada butang nama class point. Sebelum guru memulakan permainan class point ini, guru akan menyuruh murid untuk masuk ke dalam website class point menggunakan Google. Sebaik sahaja murid menekan website tersebut, mereka akan diminta untuk memasukkan kelas kod. Biasanya kelas kod ni akan diberikan oleh guru lah. Kalau kat sini kelas kod dia 26847. Okey. Bila sebaik sahaja mereka masukkan kelas kod ni, maksudnya mereka sudah menyertai permainan tersebut. Okey. Guru pula hanya akan dapat memulakan permainan ini dengan menekan butang berwarna biru di bawah ni. Sebagai contoh kat sini adalah multiple choice. Sebaik sahaja guru menekan butang ini, peruntukan masa yang diberikan akan berjalan, manakala pada paparan murid akan diberikan soalan dan juga pilihan jawapan, dan murid hanya perlu memilih dan menghantar jawapan mereka. Sebaik sahaja mereka menghantar jawapan mereka, jawapan yang dipilih itu akan ditayangkan pada paparan guru di hadapan kelas. Okey, bagi contoh masa dah tamat. Okey, dan pilihan jawapan yang dipilih murid tersebut adalah betul, jadi guru akan memberi bintang. Dan bintang tersebut juga akan keluar pada paparan murid di komputer. Okey, proses ini sama untuk soalan-soalan yang seterusnya. Okay, sebagai contoh, kita tengok kat sini pula, butang biru dia adalah short answer. Sebaik sahaja guru menekan, peruntukan masa akan berjalan, dan dekat paparan murid ada soalan dan ruangan untuk mereka type. Sebab kat sini adalah short answer, jadi mereka akan type. Dan mereka boleh submit. Jawapan mereka yang mereka submit tu akan keluarlah dekat paparan guru di hadapan kelas. Okay, kalau masa dah habis, kat sini akan ada 20 contoh, ada 21 murid, akan ada 21 respon. Dan kalau jawapan mereka betul, mereka akan diberikan bintang juga. Kat sini tengok ada dekat paparan murid pun akan keluar bintang. Okay. Kemudian kita tengok pula kalau untuk soalan name picker. Kalau name picker ni pula, kalau kita tengok dekat bahagian bawah ni, bahagian bawah PowerPoint ni ada wheel. Jadi guru hanya perlu tekan wheel. Kalau macam kat sini kita bagi contoh seorang je kan masuk, kalau ada banyak nama lah. Jadi guru akan pick lah, auto pick. Contoh auto pick, siapa saja akan nama mereka akan terpilih. So kalau macam kat sini Dina, dan bila dia terpilih, dia perlu jawab lah soalan yang diberikan, negeri manakah yang menggunakan gelaran Sultan sebagai ketua negeri. Bila dia jawab betul, bagi bintang. Kalau jawapan dia salah, kita bagi peluang kat murid lain pula, kita pick lagi sekali. Macam itulah proses yang samalah untuk ke semua soalan. Okay, kemudian dah habis jawab semua soalan, guru akan menekanlah butang utama di bahagian atas untuk ke halaman jenis permainan ni. Kemudian bagi permainan yang kedua pula, quizzes ni, murid-murid ni boleh bermain di luar bilik belajar. Sebagai contoh di rumah. Contohnya inovasi ni guru bagi kepada murid-murid untuk ulang kaji di rumah, dan murid boleh test kefahaman mereka daripada inovasi ni menggunakan quizzes lah, quizzes yang disediakan ni.
Mereka hanya perlu menekan butang quizzes. Okey, kat sini murid tekan simbol quizzes ni dan mereka akan dibawa terus ke quizzes online lah. Jadi mereka hanya perlu jawab, bagi nama, jawab dan lain-lain lah. Jawab sampai habis. Kemudian dalam kelas yang seterusnya, mungkin guru boleh berbincang bersama-sama dengan murid. Okey, itu sahaja inovasi saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.